Dengan menggunakan istilah yang telah kita bincangkan sebentar tadi, kita boleh membentuk satu rajah garis masa bagi menentukan urutan sesuatu peristiwa dengan jelas. Sekarang, mari kita ambil satu contoh peristiwa penting yang pernah berlaku di negara kita. Peristiwa itu adalah sejarah kemerdekaan negara kita pada tahun 1957. Untuk memahami sejarah kemerdekaan negara kita dengan lebih jelas, mari kita bina satu garis masa untuk melihat urutan peristiwa yang membawa kepada kemerdekaan negara kita pada tahun 1957. Kalau kamu nak tahu, ada 3 peristiwa penting yang berlaku sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Peristiwa pertama berlaku pada 18 Januari 1956. Tunku Abdul Rahman telah mengetuai satu rombongan ke London untuk merundingkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada pengaruh British. Segala halangan dapat diatasinya. Hasil perundingan, kemerdekaan penuh dalam masa 18 bulan lagi, iaitu dalam matlamat tarikh Tengku. Setelah berunding dengan penjajah British pada 8 Februari 1956, Tunku Abdul Rahman telah menandatangani perjanjian merdeka yang telah mengesahkan tarikh kemerdekaan negara kita. Perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Dan akhir sekali, pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman telah melaungkan lafaz kemerdekaan di Stadium Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Peristiwa gembira dan bersejarah ini disaksikan oleh segenap lapisan masyarakat, tidak mengira kaum dan bangsa. Sekarang, mari kita kaji sejarah keluarga kita. Dengan menggunakan garis masa, cuba kamu lakarkan satu urutan peristiwa bersejarah yang pernah berlaku dalam keluarga kamu. Sebagai contoh, peristiwa kelahiran kawan-kawan atau majlis perkahwinan ibu dan bapa. Kamu boleh gunakan sehelai kertas kosong bagi melakar garis masa bagi menerangkan peristiwa bersejarah tersebut. Selain itu, kamu juga boleh menyertakan gambar atau menyertakan barang-barang yang mempunyai kaitan dengan peristiwa tersebut. Setiap peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita akan meninggalkan kesan yang mendalam. Sebagai contoh, kemerdekaan yang telah kita kecapi pada 31 Ogos 1957 telah membawa kepada perubahan yang besar dalam kehidupan kita pada hari ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa perkara. Setelah hampir 500 tahun dijajah, rakyat mula bosan dan jelak hidup di bawah penindasan penjajah. Kita tidak tahan lagi melihat segala hasil kekayaan bumi negara kita dikaut penjajah. Namun, segalanya berubah setelah Jepun menaluki Tanah Melayu pada tahun 1941. Penduduk tempatan diberi peluang untuk menjawat jawatan dalam kerajaan berbanding dengan zaman pemerintahan British. Hal ini telah memberi kesedaran kepada rakyat ketika itu yang mereka juga mampu untuk mentadbir negara mereka sendiri. Ini telah membakar semangat mereka untuk menuntut kemerdekaan setelah Jepun menyerah kalah. Tapi, apa pula kesan kemerdekaan pada negara kita? Mari kita lihat kesan-kesannya. Pertama sekali, Malaysia bebas daripada sebarang pengaruh penjajah. Rakyat berpeluang untuk mentadbir negara mengikut acuan kita sendiri. Dan akhir sekali, Malaysia turut terbentuk pada tahun 16 September 1963 setelah Sabah dan Sarawak mencapai kemerdekaan daripada British.
Dengan mempelajari sejarah, kita akan belajar dari segala kejayaan dan kesilapan yang lepas. Kita juga boleh mengenal pasti segala kelebihan dan kelemahan diri kita supaya kita boleh bermuhasabah di masa hadapan. Bak kata pujangga, sesiapa yang gagal belajar daripada sejarah akan mengulangi kesilapannya yang lalu. Selain itu, kita juga belajar untuk menghargai segala jasa dan usaha pemimpin dahulu dan kini. Sekarang baru kamu tahu betapa besarnya pengorbanan yang dicurahkan oleh tokoh-tokoh terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Oleh itu, kita mestilah sentiasa mempertahankan kemerdekaan yang kita nikmati agar kita tidak dijajah lagi di masa hadapan. Sehingga kita jumpa lagi.